Di sini Cikgu Ko ada satu soalan untuk anda. Organ yang terlibat dalam kawal atur kandungan air ialah kulit, otak atau ginjal. Sebelum jawab soalan ini, kita perlu tahu apa itu kawal atur. Apa itu kawal atur kandungan air? Maka, marilah kita masuk topik kita hari ini, iaitu bab 3, koordinasi dan gelak balas homeostasis. Homeostasis ialah pengkekalan keadaan persekitaran dalam tubuh badan supaya seimbang dan stabil. Panjang, tapi anda kena faham. Homeostasis maksudnya kekal. Kekal apa? Kekal keadaan persekitaran. Pengkekalan keadaan persekitaran. Kat mana? Dalam badan kita. Dalam tubuh badan kita. Nak kekal kenapa? Kenapa nak kekalkan keadaan persekitaran? Supaya ia sentiasa seimbang dan stabil. Antara yang berikut. Tandakan contoh homeostasis atau proses kawal atur. Adakah suhu badan merupakan homeostasis yang perlu kita kawal atur? Ya. Kita kena sentiasa pastikan suhu badan kita pada zurat normal 37. Dan kandungan air kita dalam badan kita sentiasa dikawal aturkan. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. pH darah, tekanan darah, glukosa merupakan contoh-contoh proses kawal atur, tetapi tekupan jantung bukan. Sebarang perubahan nilai daripada zurat normal akan mencetuskan suatu mekanisme pembetulan. Ini merupakan satu switch on. Bila anda persekitaran dalam badan kita ada perubahan yang tidak normal, dia akan switch on sesuatu mekanisme pembetulan. Apabila persekitaran dalam badan berubah, bahagian mana akan mengesan atau mengetahui perubahan itu dulu? Pusat kawalan di otak akan mengesan perubahan tersebut. Dan seterusnya, mekanisme pembetulan akan bertindak balas supaya kembali kepada zurat normal. Cikgu bagi satu contoh. Ketel air yang di dalam dekat rumah kita ada sejenis ketel yang dia auto detect. Kalau suhu terlalu rendah, dia automatic on. Kalau suhu terlalu tinggi, dia akan automatic off. Ini seperti sistem kawal atur di dalam badan kita. Apabila dia lain ataupun dia ada perubahan daripada normal, switch itu akan sendiri automatic on. Bayangkan, sekiranya anda minum banyak air, kandungan air di dalam badan kita akan meningkat dan perubahan ini akan dikesan oleh otak. Otak akan mencetuskan mekanisme pembetulan, iaitu otak akan merangsang lembasan sejenis hormon dan hormon ini akan mengarahkan ginjal atau memberi tugasan kepada ginjal supaya ginjal itu mengeluarkan banyak air kencing. Supaya ginjal menambahkan penghasilan lebih banyak air kencing. Maka anda akan rasa nak pergi tandas. Selepas kencing, kandungan air dalam badan kita akan menurun ke aras normal. Dengan cara ini,
kandungan air dalam badan kita akan sentiasa dikekalkan di aras yang normal. Apabila air terlalu banyak, kita akan rasa nak pergi tandas. Dan kita akan keluarkan banyak air kencing. Okey, itu semualah mekanisme pembetulan. Jika kita tidak cukup air, kandungan air dalam badan kita akan menurun. Hari ini lupa bawa air. Datang sekolah hari ini panas. Kita kurang air. Kita tak cukup minum air. Apakah mekanisme pembetulannya jika kandungan air berkurang? Sama juga ini akan dikesan oleh otak. Dan otak akan merangsang rembesan sejenis hormon juga untuk ginja kurangkan air kencing. Dan kenapa kita rasa dahaga? Itulah mekanisme pembetulan apabila otak kita mengesan kita kurang air, kita akan automatic switch on mekanisme pembetulan dan kita akan berasa dahaga supaya kita tahu, okey, sekarang saya sudah dahaga, saya nak minum air. Dan kita selepas minum air, kita akan naik kepada normal. Kandungan air akan balik kepada aras normal. Dengan adanya mekanisme pembetulan, kita akan sentiasa kekalkan kandungan air ke aras normal. Soalan, sistem yang terlibat dalam kawal atur kandungan air ialah sistem endokrin. Sistem endokrin yang melembeskan hormon. Dan sistem perkumuhan, iaitu ginja, dia akan mengeluarkan air kencing. Dan seterusnya, organ yang terlibat dalam kawal atur kandungan air ialah otak yang mengesan perubahan dan ginja yang mengeluarkan air kencing. Yang menghasilkan banyak air kencing atau kurangkan penghasilan air kencing. Maka sistem yang terlibat ialah sistem perkumuhan dan sistem endokrin. Dan antara organ yang terlibat ialah ginja dan otak. Balik kepada soalan yang awal tadi. Cikgu kau tanya, organ yang terlibat dalam kawal atur kandungan air ialah otak dan ginja. Adakah anda mendapat jawapan? Di bawah video ini, Cikgu Ko telah rampilkan satu nota untuk anda. Jangan lupa share and subscribe.